Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam masjid kita ini, dalam majlis ilmu. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dalam waktu yang terbatas ini, insya-Allah, pada waktu ini kita nak bahaskan tentang satu hadis berkaitan dengan sifat kita sesama muslim. Kerana pada saat ini kita ada saudara-saudara kita mungkin yang dekat dengan kita dan mungkin yang ada jauh daripada kita. Sehingga sebahagiannya ada yang sakit, sebahagiannya ada yang susah, dan sebahagiannya mungkin yang jauh tu sekarang ni saudara-saudara kita di Palestin sedang menghadapi hujanan peluru-peluru berpandu daripada rejim Zionis Israel. Jadi penting untuk kita mengetahui tentang di mana kedudukan kita dan di mana kita nak menempatkan diri kita dalam situasi-situasi begini. Yang pertama, kita kena tahu dan faham, apabila seorang itu beragama Islam, maka sebenarnya dia telah menjadi saudara seagama. Kerana Allah Ta'ala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Lalu kalau kita tanya, apa nilai persaudaraan Islam jika nak dibandingkan dengan nilai persaudaraan silaturrahim ataupun darah, hubungan darah? Ini adik-beradik kita, saudara seibu sebapa. Yang ni adik-beradik kita, saudara seagama. Antara dua ni, yang mana lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawapan dia, ukhuwah saudara seagama lebih utama daripada saudara sedarah daging. Tapi kalau darah daging tu bukan Islam lah, memang kita lebihkan saudara. Tapi kalau saudara seagama kita, dia tu darah daging kita, dia juga beragama Islam, maka dia dapat dua hak yang berganda. Lebih patut kita jaga. Okey? Kenapa? Kerana nilai persaudaraan Islam lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam agama kita ni, kita ada satu konsep, iaitulah mencintai kerana Allah dan juga berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Agama kita ni, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan agama ni nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga seorang ayah, kalau tiba-tiba dia bukan Islam, ataupun anak bukan Islam, salah seorang daripadanya meninggal, dia tidak boleh mewariskan harta satu sama lain. Pasal berlainan agama menghalang dia daripada menerima harta pusaka. Baik, kita tinggalkan di situ bahawa asas yang kita kena pegang, bahawa nilai persaudaraan dalam agama sangat besar di sisi Allah, dan yang mempersaudarakan kita bukan orang lain, sebaliknya Allah sendiri, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Dan dalam ayat-ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya
Nabi juga menyatakan saudara orang Islam ni adalah saudara. Jadi bila kita memiliki nilai persaudaraan dengan siapa ni? Semua orang Islam, siapa pun dia, apapun status dia, bila dia seorang Muslim, wajib bagi kita yang Islam ni mencintai saudara kita. Mungkin hari ni kita berlainan negeri, berlainan bangsa, berlainan kerjaya, status dan sebagainya, tapi sebenarnya itu tidaklah menjadi ukuran utama. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa-siapa orang Islam adalah saudara kita. Sehingga dalam agama wajib kita tolong, wajib kita bantu, dan wajib kita merasakan seandainya dia sakit, kita turut sama sakit. Sebab tu Nabi SAW meriwayatkan dalam satu hadis, Nabi menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain dalam soal kasih sayang mereka, kasihan belas mereka, dan juga rahmat sesama mereka adalah seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, kata Nabi, kalau satu anggota daripada tubuh ni sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, nescaya seluruh tubuh akan berkongsi kesakitan dengan berjaga malam dan juga demam. Padahal sakit gigi je, betul tak? Bila sakit gigi, apa yang berlaku? Gigi yang sakit, tubuh tak luka, tapi kerana sakitnya gigi, tubuh pun tak boleh berjaga malam, mata pun tak lena tidur, makan pun tak kenyang. Pasal apa? Sebab tubuh ni berkongsi rasa sakit apa yang dirasakan oleh sakitnya gigi. Tangan kita sakit satu, maka seluruh tubuh tak boleh jaga, tak tidur lena. Nabi SAW bagi contoh kepada kita tu nak suruh kita faham. Faham apa? Andai ada seorang muslim yang disakiti, maka kita seluruh umat muslimin yang lain mesti merasakan kesakitan yang sama, dan kita saling bantu-membantu, saling kasih mengasihi, saling rahmat merahmati sesama muslim. Sebab tu kalau kita tengok seorang muslim, dia datang kepada kita, dia mengaku dia ni orang Islam, tapi kita tengok dia fakir, kita anggap Allah macam adik-beradik kita yang datang minta tolong. Dia sakit kemalangan, kita tak kenal dia, tapi tanda dia seorang muslim, kita berhenti bantu pasal dia adik-beradik kita. Dan kita dalam Islam kita panggil al-wala wal bara, mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. Kalau kita nak tengok kepada situasi yang berlaku di saat ini, isu yang ada di sekeliling kita, pertama isu sesama muslim. Mungkin ada orang Islam dengan Islam yang lain, kita berbeza pandangan dari soal kepartian, mungkin soal kenegerian, soal bangsa, tapi selama dia muslim, hadis ini menyatakan kita mencintai mereka lebih daripada yang lain. Itu dalam. Kalau kita pergi keluar daripada tempat kita, isu yang berlaku sekarang di Palestin, sebelum daripada ni di Palestin berlaku di umat Islam, macam-macam umat Islam ditindas. Alhamdulillah masyarakat kita ni dalam bab
saling bantu-membantu, kasih mengasihi, alhamdulillah. Kita banyak bantu, kita banyak tolong atas nama persaudaraan Islam, dan ini anugerah dan nikmat. Kita jagalah sifat baik ni. Semoga Allah Ta'ala menjaga negara dan juga umat yang ada dekat kita. Waktu Bosnia susah, kita tolong. Waktu Yaman susah, kita bantu. Waktu Syria susah, kita juga bantu. Alhamdulillah. Mungkin dengan sebab tu Allah jaga keamanan dan kenikmatan negeri kita, sebab kita membantu orang Islam yang lain. Setiap kali ada musibah yang menimpa umat Islam, maka kita bantu. Dengan sebab itu mudah-mudahan Allah menjaga urusan kita. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang lain, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat, tidak mengambil peduli urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari kalangan orang Islam itu, bukan daripada kalangan kaum muslimin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap kali berlaku urusan kepada kaum muslimin, sama ada dekat ataupun jauh, maka kita mesti lakukan sesuatu menunjukkan tanda cinta kita kepada saudara seagama dengan kita. Baik, terkhusus saat ini, khususnya isu-isu atau isu yang sedang berlaku di Palestin, iaitulah serangan brigade Hamas kepada tentera Israel. Analisis perang ni macam-macam. Orang kata Islam ni tak cukup kuat lah, macam mana nak perang dengan Israel lah. Hari ni kalau saya tengok laporan tadi, dah 800 lebih umat Islam yang mati syahid, dan ribuan umat Islam sudah pun cedera disebabkan serangan balas daripada pihak Israel. Kalau dari sudut orang panggil pandangan kasar, tanya kita dari sudut taktikal, dua ni kekuatan memang jauh beza. Nah, antara Hamas nak lawan dengan tentera Israel ni, hukum asal kalau tanya saya, baik jangan perang, sehingga kita memiliki kekuatan yang cukup. Kerana setiap kali kita mulakan perang, musibah dia akan datang banyak lagi. Dia mati 10, kita mungkin mati 1000. Mungkin dia mati 100, kita mati 10,000. Cedera lagi puluhan ribu. Sebab tu kalau kita belajar tentang fiqh aqalliyat, macam mana interaksi orang-orang Islam minoriti di sesebuah tempat, maka dia bersabar dalam komuniti yang ada selama dia boleh menjaga agama dia. Seperti mana sabarnya Nabi SAW waktu permulaan dakwah Islam di Mekah. Itu asal. Nabi tak berperang waktu Nabi di Mekah, pasal kekuatan Nabi tak ada. Sebab tu kalau orang tanya para masyayikh, perlu ke tak orang-orang contoh di Fatani? Sekarang ni, zaman dulu berlaku gerila di Fatani. Setiap kali tu ada bom dan sebagainya. Setelah daripada datangnya para ulama menasihati dan sebagainya, maka serangan gerila tu mula lagi kendor, dan umat Islam mula memelihara keamanan. Keamanan tu adalah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Akhirnya sekarang ni mereka ada universiti, mereka ada sekolah, umat Islam boleh hidup dengan aman dan makmur. Mungkin kita tak setuju dalam keadaan tu, tapi nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat-sangat perlu dijaga oleh umat. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, man istayqadha min naumihi wa huwa aminun fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Siapa yang bangun tidur, dia aman di tempat tidur dia, tempat tinggal dia, dia sihat tubuh badan dia, dan ada makan minum dia pada hari tersebut, seolah-olah telah dibentangkan kepadanya dunia. Keamanan ni nikmat besar. Sebab tu kalau tanya dia suruh hukum asal, pada saya lebih baik aman daripada perang. Itu nikmat. Sebab tu kita hari ni doalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri kita aminatan, mutmainnatan, rakha'an, sakha'an, wasaira biladil muslimin. Negeri kita aman, tenang, damai, rakha'an, orang panggil tenteram, nikmat yang ada,
Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah, dan begitu seluruh umat Islam, negeri umat Islam. Itu asas. Kita nak cita-cita kita semua baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dalam keadaan dia mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So back to basic, kalaulah mereka kekal dalam keamanan, walaupun kita tahu mereka ditindas, susah, dirampas, sehingga memiliki kekuatan yang cukup, lebih baik bersabar daripada menyerang, sebagaimana Nabi berada di Mekah. Tetapi qadar Allah, apabila telah berlakunya serangan, mungkin mereka rasa walaupun kekuatan tu tidak kuat boleh menyaingi, tetapi berapa banyak kumpulan-kumpulan Islam yang awalnya minoriti, bila berlaku perang dengan pertolongan Allah, mereka mendapat kemenangan. Dan especially waktu berlaku pertembungan dengan orang-orang Yahudi, para ulama Islam akan banyak kembali kepada kisah peperangan Talut dengan Jalut, yang mana waktu Nabi Daud, dia panggil David and Goliath, ke bahasa orang putih kata. Nabi Daud dengan falamma fasala Talut Jalut wa atahu Allahul mulk. Apabila seorang raja, apa tu, surah Al-Baqarah tu, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Kalau tuan-tuan nak baca sejarah tentang peperangan Talut dengan Jalut ni, di mana Raja Talut memerangi tentera Jalut. Pada tentera Raja Talut ada Nabi Daud bersama dengannya, sehingga waktu dia nak menyeberang sungai, Talut kata hari ni dia nak test tentera dia, nak test tentera. Allah Ta'ala akan test, innallaha mubtalikum binahar, kita akan melalui satu sungai, faman syariba minhu falaysa minni, siapa yang berhenti minum air sungai itu, maka dia bukan lagi termasuk tentera aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, kata Raja Jalut, siapa yang tak minum, dia stay bersama tentera aku. Mereka berjalan-jalan lapar sampai di sana jumpa sungai. Sepatutnya arahan Raja Talut ni, kita lalu melainkan kalau nak ambil beberapa cedok sahaja dengan tangan. Ramai tentera-tentera minum, ramai tentera-tentera minum, sehingga akhirnya yang tak minum ni sikit saja, sikit saja, sehingga akhirnya bila terlepas perang, bila lepas sungai, tengok berapa orang je tinggal kita, sikit je. Lalu mereka kata qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih, kita hari ni tak ada daya dan upaya dah nak melawan tentera Jalut. Qala alladhi, Allah Ta'ala kata, ada orang yang berilmu di kalangan mereka, dia kata kam min fi'atin qalilah, berapa ramai, berapa banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang ramai. Sehingga akhirnya bila berlaku perang, mereka tu ratusan ribu, tak silap tentera tu, orang Islam sikit sangat. Tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam, dia baling batu dengan orang panggil lastik dia tu, kena kepala Raja Jalut, Goliath tu, kena mati. Berdasarkan peristiwa ni lah orang Yahudi bila takut jumpa batu. Kalau kita tengok kenapa orang Palestin baling batu, ada sejarah dia. Kenapa mereka serang hari Sabtu, ada sejarah dia. Pasal hari Sabtu adalah hari yang Allah Ta'ala uji Bani Israel, sehingga akhirnya whatever yang berlakulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila telah berlaku perang, mungkin pada asasnya kita rasa tak patut dia serang atau kekuatannya tak setara, tapi setelah berlakunya peperangan, saat ini secara real umat Islam sedang menghadapi
ancaman atau musibah daripada bala tentera Israel menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Menjadi tanggungjawab umat Islam. Nombor satu yang pertama ialah berpihak kepada yang Islam lah, of course. Jangan kata oh tak aci lah. Ada kadang-kadang tiba-tiba orang Islam dia melihat dia sokong Israel lah, contohlah dia kata mustahil orang Islam tidak boleh mencintai orang non-Muslim lebih daripada orang Islam. Mustahil. Nombor satu. Yang kedua, menjadi hak umat Islam saudara kita untuk didoakan kepada mereka. Kita pakat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menjaga mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga panggil pasukan mereka, menempatkan tembakan-tembakan mereka, dan juga menyembuhkan orang yang sakit di kalangan mereka, melindungi anak-anak mereka dan seumpama dengannya. Menjadi tanggungjawab kita. Macam mana kita nak doa? Ada beberapa bentuk. Pertama, doa kita masing-masing. Kita waktu kita salat sunat, kita doa. Waktu tengah malam kita doa. Waktu doa mustajab antara azan dan iqamat kita doa. Dan termasuk doa yang berlaku dipanggil macam ni, dipanggil nazilah. Kita pernah dengar kunut nazilah. Kunut nazilah ni baca doa kunut kerana telah berlaku satu peristiwa besar terhadap umat Islam, yang mana kita berdoa kepada Allah, minta Allah segerakan angkat musibah tersebut. Kita panggil kunut nazilah. Kunut nazilah ni dari sudut hukum sebenarnya boleh dibaca pada setiap kali waktu salat, bukan salat subuh saja. Kunut nazilah ni waktu zuhur boleh baca, asar boleh baca, maghrib boleh baca, isyak boleh baca, di mana-mana salat. Pasal apa? Ini waktunya umat Islam berdoa. Cuma dia dibaca waktu betul-betul musibah besar yang berlaku, seperti peperangan antara orang non-Muslim dengan orang Islam. Kita boleh baca doa sendiri selepas daripada salat. Kita juga boleh baca waktu doa-doa mustajab. Ada yang orang tu berpuasa, dibaca waktu dia berpuasa dan berbuka. Dan kita juga boleh baca waktu salat, dalam salat kita. Itulah kalau salat berjamaah, kunut nazilah. Ada sahabat-sahabat kita tadi kata kalau boleh kita baca kunut nazilah salat zuhur nanti. Itulah rakaat terakhir kita baca kunut nazilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu saudara-saudara kita di Palestin, terutama dalam hak kita. Mereka memiliki hak ke atas kita kerana mereka adalah saudara kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah daripada itu, kalau bagi yang mampu, bantulah. Mana-mana channel yang ada boleh salurkan bantuan, bantulah. Walaupun kita kata tak tahulah, banyak kali bantunya bom kat Israel. Berapa kali dah kita kutip bantuan ni, bantu lagi, bom lagi, bantu lagi, bom lagi. Tak apalah, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berikhtiar sedaya yang kita mampu untuk membantu saudara-saudara seagama dengan kita. Apapun natijah daripada semua tu mengingatkan kepada kita bahawa kita mesti yakin di akhir zaman memang akan berlaku pertemuan besar antara orang Islam dan juga Yahudi, terutamanya di saat-saat akan nak turunnya Dajjal. Kerana tentera Dajjal adalah Yahudi, dan mereka ni akan lari. Nabi Isa akan turun saat peperangan itu berlaku. Imam Mahdi juga akan muncul, sehingga akhirnya Yahudi lari daripada umat Islam, bersembunyi di balik-balik pokok. Dan orang pokok tu berkata-kata, wahai Muslim, datanglah bunuh ni Yahudi bersembunyi di belakang aku. Sehingga akhirnya Dajjal juga akan dibunuh oleh Nabi Isa AS dekat dengan Babul Lud, satu nama pintu Lud, kota Lud yang ada di dalam Israel pada saat ini. Jadi ini menunjukkan bahawa kiamat itu juga makin hampir. So, selain daripada kita bila baca isu-isu yang begini, kita juga ambil kesempatan untuk memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Makin hampir kita dengan hari kiamat, makinlah patut kita memperbanyakkan persiapan kita untuk menuju kepada hari akhirat, dengan membetulkan keimanan kita, menambahkan amal ibadat kita dan seumpama dengannya.
Jadi asasnya pertama kita kata pada hari ini kita adalah orang Islam dan memiliki saudara-saudara seagama yang baik, yang dekat ataupun yang jauh. Yang kedua, apabila berlakunya sesuatu musibah kepada mereka, kita mesti bantu sedaya yang kita mampu. Paling ringkas dengan doa-doa kita. Itu menjadi hak mereka ke atas kita. Dan kita juga sebut tadi bahawa ini mengingatkan kita dengan hakikat bahawa kiamat itu sudah semakin dekat. Kiamat itu sudah semakin dekat, dan kita mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan amal soleh, dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman. Di saat datangnya fitnah akhir zaman, dia datang dengan bertalu-talu, sehingga manusia kadang-kadang tak sempat nak buat apa-apa. Mereka sibuk dengan urusan fitnah ini, lupa untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah iman kita, jagalah akidah kita, jagalah amal ibadat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Jadi oleh kerana kita nak cadang pagi petang ni, zuhur ni kita salat zuhur, dan kita baca kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin. Saya berhenti awal sikit pada waktu ni, zuhur ni, untuk kita sempatlah salat dan baca kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin. Itulah yang dapat kita sebut pada hari ini sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim di zaman saat berlakunya fitnah sebegini. Semoga Allah melapangkan urusan saudara-saudara kita di Palestin, menyembuhkan orang yang sakit di kalangan mereka, menerima orang yang terkorban di kalangan mereka sebagai syuhada, membantu atau melindungi keluarga-keluarga mereka, menjaga isteri-isteri dan anak-anak perempuan mereka, menjaga juga orang-orang tua di kalangan mereka, dan memberikan ketenangan dan keamanan dalam hati mereka, serta Allah kalahkan musuh Islam terutamanya Yahudi yang begitu rakus dalam menjajah, menjarah dan juga menyerang kaum muslimin. InsyaAllah sama-sama kita salat zuhur dan kita baca kunut nazilah waktu salat zuhur nanti. Kunut nazilah ni kita baca pada rakaat yang terakhir. Kita salat 4 rakaat, sujud yang rukuk yang terakhir, sebelum kita sujud kita kunut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.